Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد Allah. Ramadan hadir menganugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tuti as-salam, ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء وللقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilalmu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi mararatus syayatin lillahi fi lailatin khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima." Maksudnya telah datang kepada kamu bulan Ramadan yang merupakan suatu bulan yang diberkati. Allah telah memfardukan ke atas kamu untuk berpuasa di dalamnya. Pada bulan ini dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, serta dirantai syaitan-syaitan yang jahat. Pada bulan ini juga terdapatnya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sesiapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan malam itu, sesungguhnya dia telah terhalang dari rahmat Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada para penonton kerana sudi menyaksikan, menonton rancangan kita pada hari ini, iaitu Infak Kasih Ramadan yang dikuasakan oleh Malaysia Relief Agency MRA. Dan pada hari ini kita akan mengupas, kita akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan tajuk kita, iaitu kehadiran Ramadan, adakah kita bersedia? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta ahli keluarga baginda dan juga para sahabat baginda. Dan syukur kita pada hari ini Ramadan, 2 Ramadan 1443 Hijriah. Betul 1443 Hijriah
puasa yang kedua kita pada hari ini, alhamdulillah. Dan kena rasa panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana sampainya kita pada bulan Ramadan tahun ini. Berkat doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Syaban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dan di samping kita meraihkan kegembiraan kita menyambut kedatangan Ramadan, sama-sama kita jangan lupa pada mereka yang telah pun dijemput Allah SWT terlebih dahulu sebelum sampainya mereka pada bulan Ramadan tahun ini, dan kita doakan semoga mereka, iaitu ahli keluarga kita, sanak saudara, rakan-rakan, jiran, tetangga dan sebagainya yang telah dijemput Allah SWT terlebih dahulu, semoga dosa mereka diampunkan dan mereka ditempatkan di kalangan mereka yang beriman, insya-Allah. Baik, bila sebut tentang Ramadan ni, antara perkara-perkara ataupun aktiviti amalan ibadah selain memperbanyakkan bacaan Quran, zikir, selawat dan sebagainya, kita tak lekang juga dengan aktiviti ataupun amalan bersedekah. Bersedekah, infak, wakaf, derma dan sebagainya, kerana itu cukup sinonim dengan bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lain. Kerana bulan Ramadan ini segala ibadah yang dilakukan berlipat kali ganda ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT. Kerana kerana sedekah ini ataupun sesiapa yang menyalurkan sumbangan mereka, harta mereka ke jalan Allah SWT, antara ibadat yang Allah balas di dunia sebelum di akhirat adalah sedekah. Sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Masya Allah, cukup besar ganjaran dia. Allah dah balas dulu di dunia sebelum kita sampai di akhirat, iaitu amalan ataupun ibadat sedekah itu tadi. Mereka yang berjihad menyalurkan sumbangan harta mereka ke jalan Allah SWT. Walau bagaimanapun, mereka yang kedekut, yang kikir, tak mahu menyalurkan bantuan mereka ke jalan Allah, malaikat doakan kepada mereka ini kemusnahan dan juga kesusahan di dunia lagi. Masya Allah, mudah-mudahan kita terhindar daripada golongan tersebut, dan kita doa semoga Allah menjadikan kita orang yang sentiasa berinfak ke jalan Allah SWT, insya-Allah. Baik, untuk topik kita pada hari ini berkenaan dengan Ramadan, kehadiran Ramadan, adakah kita bersedia? Cik Nak bersama dengan Cik Nak panggil nama dia. Saya bersama dengan tetamu panel kita pada hari ini yang akan kongsikan berkenaan dengan aktiviti yang dilakukan oleh Malaysia Relief Agency. Sebagaimana para penonton di luar sana, mungkin ada para penonton yang terlibat dalam bersama-sama dengan Malaysia Relief Agency MRA ni, dan kita nak tahu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan apakah aktiviti yang dilakukan oleh MRA untuk bulan Ramadan tahun ini. Mungkin ada perbezaan pada bulan Ramadan yang lepas dan sebagainya. Jadi tetamu kita pada hari ini yang bahagia Datuk Dr. Syakir Husin Khalid, yang merupakan pengarah pembangunan insan Malaysia Relief Agency MRA. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, sihat. Sihat. Alhamdulillah. Sihat malam ni Datuk. Macam mana puasa kedua ni Datuk? InsyaAllah, nampak masih kuat. Masih kuat Masih lagi jauh untuk kita berjalan. Nak menyampaikan hari ke-30 insyaAllah. Itu kalau anak-anak tu dah kira dah lagi 28 hari. Lagi 27 pakai baju raya. Baju raya. Dah dia ambil tu. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kita pada hari ini untuk kita kupaskan isu yang akan Datuk kongsikan kepada para penonton. Dan tetamu jemputan kita istimewa yang pembukaan tadi membaca ayat suci Al-Quran dengan alunan, Masya Allah. Saya naik bulu rambut tadi. Saudara Ahmad Mukhlis, apa khabar Ahmad? Johan Qori Majlis Tilawah dan Hafazan peringkat negeri wilayah Persekutuan 2021. Masya Allah. Dan juga pengacara tilawah interaktif TV1. Masya Allah. Kita switch lah boleh? Sihat Ahmad? Macam mana puasa kedua? Okey. Alhamdulillah, sama juga macam Datuk, keadaan kita masih dalam orang kata momentum yang semangat tu lebih. Kita doa moga-moga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan sehingga habis haji Ramadan ni barulah kita boleh menyambut hari raya itu dengan penuh dengan gembiraan, insya-Allah. Wah, dah sebut hari dah Mak. Dah macam ni. Jauh lagi tu. Jauh lagi tu. Okey, baik. Kita Datuk, kita masih lagi berada di fasa pertama Ramadan. Sebagaimana hadis
yang popular disebutkan biasanya awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ankum minan nar. Awal Ramadan itu adalah kerahmatan dan pertengahan itu adalah pengampunan dan perakhiran itu adalah pembebasan kita daripada azab api neraka. Jadi kita di awal-awal Ramadan ni Datuk, mungkin belum terlambat lagi untuk kita reflect diri kita, tengok macam mana persiapan yang seharusnya kita lakukan oleh setiap Muslim. Jadi boleh Datuk kongsikan sedikit. Baik, terima kasih Hanif. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah dan rahmat Allah, kita dihidupkan Allah sehingga sampai ke bulan yang cukup mulia ni. Syahrul Mubarak, Syahrul Azim. Dalam sepanjang bulan-bulan Islam yang ada, bulan ni adalah satu bulan yang paling agung dan satu bulan yang mencatatkan banyak peristiwa-peristiwa besar. Betul. Jadi saya melihat bulan Ramadan ini satu bulan yang merupakan turning point untuk kita mengeluarkan potensi diri. Itu yang sebenar. Lepas tu yang kedua, untuk kita menjadi lebih produktif. Sebab kalau kita ukur dari segi produktiviti, biasanya orang kaitkan hanya dengan barang yang dikeluarkan. Tapi sebenarnya produktiviti ni, apa yang nak dibentuk adalah supaya ada satu quality of life. Satu kehidupan yang penuh berkualiti, yang mana kehidupannya ada continuity, ada kesinambungan. Bukan saja di dunia, malah di akhirat. Jadi kerana dunia ni cabarannya berat dan dugaannya pun hebat, jadi Allah Ta'ala datangkan ibadah-ibadah ini untuk menjadikan kita kuat dan sebagai satu recharge supaya kita dapat meneruskan kehidupan ini dengan bergaya, dengan baik, dengan produktif dan dengan menghasilkan nilai tambah yang banyak kepada seluruh masyarakat seluruhnya. Jadi persiapan yang penting, kita tak boleh tidak sebagai manusia ni, kita ada tiga elemen. Tiga elemen penting. Kita ada mental yang kita kena siapkan, kita kena jasad, yang mana jasad ni mainkan peranan, dan kita ada rohani ataupun spiritual. Kalau salah satu ni ada lacking, dia jadi imbalance. Bila dia imbalance, dia akan jadi masalah. Jadi kita terpaksa pastikan tiga-tiga ni berada dalam atas track yang betul. Jadi Ramadan ni satu proses bagaimana track ni dapat diperbaiki semula. Sebab itu dari sudut preparation mentalnya, bagi kita Ramadan ni, biasa orang akan rasa sedikit gusar ataupun bimbang, Ramadan datang lagi. Dia bukan risau Ramadan tu, dia risaukan puasa. Dia risaukan malam nak kena tarawih. Sebab itu semua lari daripada adat-adat kebiasaan dia. Tapi Allah Ta'ala berikan latihan tu supaya kita boleh continue life tu lagi 11 bulan yang akan datang dengan berpuasa sebulan tadi. Maknanya Universiti Ramadan, satu program intensif yang dibuat dengan penuh holistik dan dia menggabungkan antara kekuatan mental, jasad dengan rohani dan dengan tauhid yang kukuh. Jadi maknanya kalau dari sudut teorinya, dia begitu kompleks sekali, komprehensif. Maknanya sayang kalau sekiranya kita tak memahami dia dan kita tak mengambil peluang ini untuk kita jadi lebih baik selepas Ramadan. Biasanya tadi kita cerita gaya kan. So sekarang ni kita cerita macam mana baki daripada Ramadan ni boleh mengubah kehidupan hidup kita. Betul. Dia tak jadi sekadar ala kadar aja. Kita masalah kita puasa dah banyak kali. Tapi lepas Ramadan tu kita tak jadi lebih baik. Jadi kita nak kena tanya balik, macam mana kali ni dia bagi satu impact yang betul-betul. Ya. Jadi pertama dia sebut mental. Allah Ta'ala selalu sebut begini, kalau kita suka nak jumpa Allah, Allah suka nak jumpa kita. Betul. Itu basic rules. Jadi kita kena ubah mentaliti, sama dia kita rasa penat, susah, bangun sahur, puasa dan sebagainya. Kita kena rasa kali ni gembira jumpa Ramadan. Kalau tak gembira, Ustaz, tak apa, kita kena gembira kat diri kita. Kita paksa dia supaya gembira. Betul. Jadi nak gembira ni mesti ada elements. Macam kita rasa gembira nak look forward keluar sesuatu benda baru. Elemen dia barangkali kita nampakkan, oh ganjaran dia hebat. Promosinya banyak. Buat satu dapat beratus-ratus. Lepas tu yang kedua, ganjaran dunia saja macam disebut ni. Tadi maknanya berapa banyak amalan-amalan yang dia beri sebelum dia mati, dia sudah mendapat hasilnya. On top of that, dijanjikan pula dengan keampunan yang panjang. Lepas tu, jaminan syurga oleh Allah. Jadi maknanya dalam fikiran kalau boleh saya suka visualize. Sebenarnya saya duduk seorang-seorang, saya visualize benda-benda angan-angan. Dulu orang kata angan Mak Jenin. Tapi kali ini bukan Mak Jenin lah. Realiti dalam Quran dah sebut. Ya, kita visualizekan macam mana syurga itu digambarkan.
Digambarkan pintu untuk orang berpuasa contohnya. Digambarkan pahala yang banyak. Digambarkan dengan kesihatan tubuh badan yang baik, rohani yang bagus, mental yang tajam, yang lebih hikmah. Lepas tu digambarkan dengan badan yang sihat, slim, macam tu acara kita cantik, muda. Jadi ini semua reward yang orang nak amalkan. Jadi kalau kita boleh gambarkan ini semula, portraykan dia bukan sekadar ibadat yang sifatnya ritual. Tapi dia adalah satu proses spiritual yang datang dalam bentuk horizontal dan vertikal. Saya suka main teori. Yes. Satu ialah bagaimana dia menggarap sesama insan. Yang kedua, bagaimana dia berhubung terus dengan Tuhan. Jadi, mental, kalau kita boleh refresh balik maklum lah, kita 11 bulan ni, kita kadang-kadang lupa lah. Semayang tertinggal, dosa dan sebagainya. Manusia kita tak lagi pergi selepas tu. Allah datangkan bulan ni supaya kita muhasabah. Dan muhasabah tu penting sebab di sisi Allah, bukan berapa banyak kamu semayang. Di sisi Allah adalah berapa rasa kamu takut pada Allah. Betul. Itu je bottom line dia. Jadi kalau kita boleh createkan perasaan mental kita, aku takut pada Allah, aku nakkan syurga, lepas tu aku tak sanggup dengan azab-azab semua ni. Jadi kita pun menyerahkan diri pada Allah, Allah akan mudahkan kita. Itu yang pertama sekali mental. Yang kedua, kita fikir dalam mental kita, kali ni bukan cukup makan. Bukan sekadar buat lapar sikit, dahaga sikit, tunggu nak raya kan? Atau tunggu nak beli kuih raya. Bukan. Kali ni kita kena buat betul-betul. Maknanya tuntutan dia bukan sekadar memenuhi tuntutan syariat, menahan diri daripada lapar dan dahaga, malah tuntutan batiniah tadi. Maknanya dosa-dosa yang banyak dibuat, tapi ibadat pun dibuat. Contohnya apa? Mengumpat, mengeji, mengutuk, apa-apa sajalah di belakang. Membawa. Menghasar. Semua ni benda-benda yang tak nampak, tapi dia actually, Nabi kata dia menghapuskan segala kebaikan. Jadi, kali ini kita gabungkan badan kita mengikut tuntutan apa yang disebut oleh Allah supaya kita boleh memahami dia, tuntutan badan. Pada masa yang sama, rohani kita dijaga mengikut apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Itu dia connect berdua tu. Jadi dia ada batinnya. Lepas tu mental dia pula bersiap sedia bahawa dia sekarang ni untuk membuat sesuatu disembahkan kepada Allah agar dapat dinilai dan akan dapat reward semula daripada Allah SWT. Jadi dari sudut mental selesai. Dari sudut rohani tadi kita faham dah apa yang kita dah sebut. Maksudnya kita ada hubungan dengan Tuhan. Dan satu benda yang kita nak kena always fikirkan, bila kita kembali pada Allah, yang dibawa tadi adalah rohani. Yang dibawa semula. Jasad kita dah tak ada apa dah, tinggal amal. Jadi nak bawa rohani ni, apa persiapannya? Antaranya puasa, sembahyang, qiyamul lail, sedekah, bacaan Quran dan sebagainya. Yang diturunkan pada bulan Ramadan ini. Lepas tu yang ketiga adalah jasmani. Kita tak mau jasmani kita ni puasa 12 jam, lepas tu kita makan qada break 12 jam tadi. Jadi they defeat the purpose. Jadi inilah time-nya untuk kita fikir makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi kita ambil adab-adab tu supaya kita diberi kekuatan, dapat sembahyang tarawih dengan lebih. Sebab kita secara logiknya kita fikir kalau makan banyak kita kuat. Tapi sebenarnya technically kita makan banyak kita makin lemak. Betul. Makin lemak. Lagi kita tak boleh terawih 20 lebih. Kita akan terawih 8, itu pun kita tak tahu dah 6 ke 8. Mandi lemau itu sampai peringkat ni. Jadi saya fikir kalau boleh kita gunakan 3 elemen tadi, kita betulkan semula dan mudah-mudahan selepas kita betulkan tu kita akan diberi kekuatan oleh Allah. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Minta ya Allah dalam bulan yang mulia ini pastikan kita sihat. Ya Allah, bagilah aku kekuatan supaya aku dapat berpuasa siang hari. Bagilah sihat jasad supaya aku dapat sembahyang dengan baik. Bagilah aku kekuatan mental dan rohani supaya aku menahan hujan-hujan ini dengan penuh kesabaran dan kesyukuran. Kita minta aja, pasti Allah perkenankan. Betul. Jadi saya rasa persiapan 3 benda itulah kalau boleh. Semua individu Muslim perlu kuatlah ke arah itu. Sama-sama kita doakan supaya kekuatan yang Allah beri pada kita, juga kepada seluruh penonton-penonton dan para hadirin hadirat semua sekalian. Baik, sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk. Antara persiapan yang kita boleh reflect, boleh kita bezakan Ramadan kita pada tahun ni dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi satu bonus lah pada mereka yang sentiasa mengamalkan puasa sunat. Bila datangnya bulan Ramadan ni, bagi saya tak ada masalah untuk dia. Sebab kat situ bukan latihan sekadar puasa sunat ni untuk menahan itulah lapar dahaga, tapi kat situ training untuk
kita menjaga tadi tu, menjaga adab-adab apa dari segi apa rohani tadi, daripada membawang dan sebagainya. Itu latihan sebenarnya. When it comes to Ramadan, benda tu dah orang kata prepare dah tu, betul tak? Dah kuat dah. Dah kuat dah. Baik, itu dah sikit perkongsian tentang persiapan mukadimah daripada Datuk sebentar tadi. Baik Datuk, apa yang saya sebutkan di awal tadi antara ibadah ataupun aktiviti yang biasa kita lakukan selain kita banyakkan syukuran, zikir, salawat sebagainya, perbuatan ataupun amalan sedekah ni tak lekang daripada masyarakat untuk mereka sentiasa melakukan berkumpul-kumpul. Selain individu, corporate, badan agensi dan sebagainya. Selain kita nak tanya jugalah, organisasi MRA ni sendiri ada persiapan khusus untuk Ramadan kali ni? Kita selalu gunakan MRA ni sebagai mediator. Dia sebagai satu platform. Jadi MRA menggerakkan segala potensial yang ada, yang terdiri daripada consistent donors yang sentiasa memberi sumbangan kepada MRA. Itu satu. Yang kedua ialah resipien yang menerima sumbangan-sumbangan ini. Jadi bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang kita jangkakan bahawa orang berlumba-lumba untuk menginfak, sebab orang tahu ganjarannya satu biari biasa 110 kali 1,700 dikali lagi dengan pelbagainya nikmat Allah ni. Jadi MRA gunakan segala peluang ni untuk kempen membangkitkan kesedaran kepada donors supaya derma dan sumbangan-sumbangan mereka ni teratur dan memberi impak yang besar kepada penerima. Biasanya kadang-kadang satu benda yang selalu berlaku ialah bila tiap-tiap sumbangan tu banyak di mana masjid atau surau, berbuka puasa ni tu ala-ala buffet hotel. Sebab dia mewah. Jadi kita mencerita tadi macam mana latihan-latihan supaya kita bagi kuat. Tapi sebabkan orang Malaysia ni dia sifat dia pemurah dan dia tak ada tempat hala yang nak diberikan, jadi mereka akan bagilah tahniah yang mulia dan barangkali dari sudut surau masjid sebagainya pun mereka ada sumber, jadi mereka belanjakan. Cuma setengah-setengah tu menjadi agak boros dari satu sudut. Jadi MRA menggunakan peluang-peluang ini untuk melihat sumbangan-sumbangan ini agar dapat diedarkan kepada mereka-mereka yang amat-amat memerlukan. Kita ada 3 bahagian. Selalu kita sebut satu benda ni sama ada dia daruriyat, keperluan yang memang mesti kalau tanpanya dia akan merosakkan maqasid syariah. Yang kedua ialah hajiat. Hajiat ni dia memerlukan, kalau tak ada pun dia masih boleh hidup. Yang ketiga ni adalah tahsinat. Tahsinat ni benda cukup dah. Tapi nak lebih-lebih sikit. Kuih dah ada dah 1-2 nak buka puasa ni. Tapi kalau ada 5 lagi baik. Kan yang pedas satu, yang manis satu, yang ada kuah satu kan. Lagi baik. Itu tahsinat. Tapi sekarang kita nak melihat bahawa kerana puasa ni mengajar kita supaya mengambil sikap, ambil yang perlu saja, yang lebih tu bagi pada orang. Qanaah. Dan itu mengajar kita syukur. Dan yang paling penting, syukur tu tak lari tempat lain. Dia akan dikembalikan semata sebab la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur aja, Allah akan tambah. Jadi maknanya inilah MRA siapkan database dengan asnafnya secara dalamannya, dengan sekolah-sekolahnya, dengan bantuan-bantuan pelajarnya, dengan juga segala isu-isu yang melibatkan kewangan disebabkan pandemik yang panjang, pengangguran dan sebagainya. Dan begitu juga dari sudut international reliefnya, di Afghanistannya, di Bosnianya, di Pakistannya, di Bangladeshnya, tempat-tempat yang amat memerlukan. Jadi saya kira dalam bulan ini MRA akan melebihkan lagi kempen-kempen, membangunkan kesedaran di kalangan donors supaya bagi keutamaan pada perkara-perkara yang apa mereka kongsi bersama, misi MRA, supaya sumbangan-sumbangan ini beri impak yang besar kepada masyarakat, memberi manfaat yang kita boleh nampak dan amat dihargai oleh masyarakat. Jadi itu antara fokus MRA, terutama dalam bulan yang mulia lah, selain daripada kutipan zakat dan sebagainya. Tadi Datuk ada sebut tentang Afghanistan. Saya fahamkan tim MRA ada pergi ke sana. Ya, betul. Macam mana Datuk? Ada 2 orang sekarang berada di sana, timbalan Presiden juga dan juga seorang daripada MRA Selangor yang sedang berada di sana. Tujuannya adalah untuk memeriksa dan memerhatikan serta menggerakkan operasi. Fokus untuk Ramadan juga? Fokus untuk Ramadan. Mereka akan boleh sampai bulan Ramadan. Sehingga hujung Ramadan. Bantuan makanan dan sebagainya di Afghanistan kepada yang memerlukan. Ya. Baik, itu dia sedikit pencerahan yang diberikan oleh Datuk berkenaan dengan persiapan khusus
oleh MRA kepada masyarakat di luar sana. Dan saya sebenarnya Datuk, saya sebenarnya saya kagum dengan orang yang bekerja dalam field ni, humanity society ni, sebab dia bukan sahaja kerahkan tenaga, minda dia kerah, berfikir masa puasa ke tak puasa, tengah panas, hujan. Saya cukup respect, kagum sebab saya pernah terlibat sebenarnya beberapa kali. Tapi sebab mungkin tenaga saya tak banyak, saya macam berkicap lah tu. Macam mana orang yang dalam ni lah, dalam tim MRA ni boleh laksanakan. Saya memang kagum lah, memang respect lah macam Bukan dia kagum, saya pun kagum. Nah, kan? Jadi sebab itu kita terpanggil, bila kita rasa lemah, tak boleh, kata macam mana orang boleh buat, kita tak boleh buat. Kan? Kalau tidak, kita nak juga rasa faham apa yang dibuat tu walaupun tak banyak sikit, kerana kita dapat terbiasa. Betul. Baik, okey Ammar sendiri macam mana Ammar sambutan Ramadan tahun ni? Ada perbezaan daripada sebelum ni kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, berkenaan dengan sambutan tahun lepas dengan tahun ni, boleh dikatakan sama, cuma tahun ni dah dibuka. Kan? Macam tahun lepas kita hampir 2 tahun. 2 tahun kita dalam keadaan yang tak ramai orang kita kali belakang, walaupun saya sebagai seorang imam pun bila kali kanan adalah 2 barisan. Yalah, orang kata zikir saja. Zikir saja, tapi sekarang ni alhamdulillah Makin ramai. Kita seronok dengan sambutan hari ni. Semalam saya imam di Putrajaya, saya tak baru nak masuk tengok memang full. Walaupun kita belum dalam keadaan yang terus empat, tapi dengan mengikut SOP memang ramai. Sambutan saya tak tahulah, mungkin orang melepasi geramnya. Betul. 2 tahun yang tak dapat ke masjid. Dan sebagainya. Kita harap yang macam ni lah, sambutan yang sebegini lah akan memberikan impak, orang kata akan memberikan semua yang sembahyang dekat masjid akan berterusan. Janganlah orang kata 10 yang awal saja. Bila dah pertengahan pula kita dah tengok slow-slow lah. Kita punya AJK punyalah semangat dan nak tambah lah. Tambah belakang kan. Elok tambah lagi. Sebelum 10 yang pertama tengok sampai tak cuba. Taktika dan sebagainya. Kita pun cubalah bila dah 10 malam kedua, 10 kedua. Dah kali tinggal Imam dan Bilal. Jadi itulah mungkin sambutan kali ini memberikan impak, maksudnya kesan yang terbaik. Ramai orang yang sekarang ini bertungkus lumus yang mencari saham, macam Datuk cakap tadi. Kan orang kata Ramadan kali ini kita jangan sia-siakan. Ambillah Ramadan kali ini sebagai madrasah Ramadan. Carilah sebanyak mungkin apa yang Allah berikan pada bulan ini adalah diskaun dan sebagainya. Untuk kita dapatkan nur dalam Ramadan tu. Mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini akan memberikan makna buat kita, insya-Allah. Sedikit tambahan tadi Ammar. Mungkin Ammar boleh kongsikan kepada para penonton antara amalan yang boleh dipraktikkanlah oleh kita semua ni. Okey, amalan Ramadan tidak lain tidak bukan macam Abang Anam cakap tadi, iaitu bacaan Quran, banyakkan zikir, banyakkan solat-solat dan sebagainya. Kalau boleh solat sunat tu saya nak tekankan, tolonglah kita untuk bulan Ramadan, bukan nak kata lepas bulan Ramadan tak buat, bukan. Tapi bulan sebelum bulan Ramadan kita tak dapat kita punya gaya kita untuk nak buat tu. Kan? Walaupun benda tu senang je. Sunat, qabliyah, sunat ba'diyah. Tapi kita tak diberikan kekuatan untuk nak buat. Tapi bila bulan Ramadan kita tengok semua orang rajin. Walaupun kita tengok tak kena dengan masa dan sebagainya, tapi kita boleh nak buat. Dia punya semangat Ramadan tu, yang kita nak. Kalau boleh bulan Ramadan ni buat segala mungkin, segala banyak apa yang kita boleh buat, kita teruskan. Sebab kita tak tahu tahun depan kita sampai atau tidak. Jadi antara amalan yang perlu kita buat, bangunlah kalau boleh. Kita bangun daripada pukul 4, tunggu tahajud dan sebagainya, selesaikan, dan paling penting adalah solat sebelum subuh tu. Kita akan dapat dunia dan isinya. Itu yang paling penting lah untuk kita dapatkan. Sebab kalau bulan lain kita pun dapat, tapi kadang-kadang kita penat kerja. Kalau boleh kerja tu kita tolak sekejap, bagi peluang untuk bulan Ramadan kita nak capai apa yang kita nak. Itulah akan berikan kita punya momentum kita. Bukan kita nak lepas habis Ramadan kita jadi malas dan sebagainya. Kekalkan momentum sebegitu agar kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Macam Ammar sendiri, Ammar saya tahu sibuk dengan aktiviti syuting dan sebagainya kan, ada aktiviti lain lah. Macam mana, mengganggu tak biasanya aktiviti ataupun amalan yang biasa Ammar buat bulan Ramadan ni dengan kerja sebelum Ramadan ni? Okey, saya sangat bersyukur dengan apa yang saya buat sekarang. Walaupun saya penat dan sebagainya, ialah mungkin orang kata dia ni banyak buat
apa nama 2 dalam 1 ni. Tapi apa yang saya buat semua berkenaan dengan Quran. Saya pergi ke program-program, saya pergi baca Quran, saya pergi program-program, saya pergi jadi imam. Bukanlah saya nak kata orang yang lain apa nama yang pergi Malaysia Relief tu salah, tidak. Itu pun dia semangat saham lain. Saya alhamdulillah saham saya bisa begitu. Orang kata penat macam mana pun, alhamdulillah saya bersama dengan Quran. Saya dalam satu hari saya pernah satu hari daripada pagi dengan program Quran, petengah hari program. Tapi alhamdulillah walaupun kita penat ke sana ke sini kan, tetapi dia punya seronok tu bersama dengan Quran. Yang tu yang saya rasa macam alhamdulillah Allah letakkan saya di tempat yang betul. Ada orang dia penat yang lain, pergi tengok tapak dan sebagainya. Bukan kita nak salahkan, tapi dia tak ada masa untuk kita nak cari peluang tu. Tapi alhamdulillah Allah berikan terlebih masa untuk saya cari, untuk saya bantu masyarakat. Itulah sikit banyak yang saya dapat kongsikan. Ya, Amal sentiasa bersama dengan Quran. Mudah-mudahan mereka yang di luar sana dalam sesibuk mana kita bekerja mencari rezeki, nafkah dan sebagainya, kena selitkan juga. Kalau sebelum ni tak pernah buat, kita cuba azam macam Datuk sebut, tahun ni kena ada satu kelainan, ada reflect diri kita Ramadan yang lepas, dan kita lakukan yang perubahan untuk tahun ni. Kalau sibuk dengan kerja macam mana pun, selitkan dengan macam Qurannya, zikirnya dan sebagainya. Especially mereka yang berniaga dan sebagainya kan. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni mendapat berkah dan juga rahmat daripada Allah SWT. Baik, Datuk. Biasanya Ramadan ni ada juga setengah kita ni sambut Ramadan ni meriah. Tapi tak semeriah orang sambut raya tu. So macam mana Datuk? Pandangan Datuk tentang masalah ni Datuk, macam mana? Okey, baik. Dia begini. Meriah sambut Ramadan dan meriah sambut hari raya ni, dua-dua ni hukumnya adalah harus. Malah sebahagiannya menjadikan sunat untuk kita memeriahkan suasana itu. Contohnya bila kita menyambut Ramadan. Meriah sambut Ramadan ni mungkin berbeza dengan meriah sambut hari raya. Selagi mana dua-dua ini dibuat kerana mengagungkan Allah dan dia tidak bertentangan, maka itu adalah benda yang menjadi ibadah. Ya. Tapi kebanyakannya apa yang berlaku masyarakat bila sambut Ramadan ni, dia meriah ketika nak buka puasa je. Betul. Dekat masa kali. Betul. Kan? Jadi penghayatan itu dia tidak meriah di situ. Jadi bila sampai ke raya pula dia meriah juga, tapi meriah tuntutannya banyak menyalahi apa yang Allah tidak bagi tapi dibuat. Antara mendedahkan aurat, sembahyang menjadi lambat, banyak sangat program hiburan. Jadi meriah-meriah sebegini bukanlah benda dituntut, malah dia menjadi haram. Ya, itu hukumnya, itu kita faham dulu. Jadi sambut Ramadan ni meriahnya adalah kerana suasana yang kita sendiri menjadi orang yang memeriahkan itu. Kita pergi ke masjid dan bibir kita ni tak lekang daripada zikir. Mungkin alhamdulillah untuk Ammar, dia ahli Quran. Dan ramai orang masyarakat umum di sana yang kena bekerja keras, dan itu juga wakulik malu fasairallahu amalukum. Bekerjalah kamu kerana Allah dan Rasul melihat kerjaan kamu. Jadi masukkan dengan benda-benda yang mudah. Contohnya apa? Surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Itu tak jadi hafiz pun boleh baca Ammar. Banyakkan surah ini. Kan, anytime boleh baca. Sama ada berwuduk ke tidak, baca surah ini. Zikir-zikir yang ringan di lidah tapi berat di timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ini ya Allah. Ini satu bulan yang mana orang sebut ni, malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bermacam-macam pahala kepada kita. Jadi saya ingat kita kena create awareness supaya orang tahu ini benda mudah. Jangan risau. You ustaz ke tak ustaz ke, imam ke, Bilal ke, tawaran ni Allah bagi kepada semua. Dan jangan biarkan tawaran ini berlalu, sebab macam Ammar kata, takut-takut kita tak ada peluang lain. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan bahawa di akhirat nanti orang yang masuk syurga pun iri hati dengan orang masuk syurga yang lain. Kerana disebabkan dia kurang satu subhanallah bihamdi, subhanallah yang azim, syurganya kategori kelas 2. Yang terlebih satu naik ketika. Jadi kita tak boleh bayangkan macam mana waktu itu kalau kita rasa iri hati kepada orang. Ya Allah, kenapalah dia lebih satu aja? Kenapalah dia bagi makan sedikit kurma aja? Kenapalah dia betulkan niat dia aja? Dia sudah dikira sebagai ibadah. Jadi ini kadang-kadang saya selalu sebut bahawa niat memainkan peranan yang cukup penting. Sebab itu dia kata memahami itu lebih baik daripada buat ibadah tanpa memahami. Dia menjiwai dan dia menghayatinya. Jadi yang penting kalau niat itu dah betul, dia memeriahkan Ramadan itu dengan perkara-perkara yang dia sendiri rasa bangga, seronok dan bersyukur pada Allah. Bangga itu bukanlah bangga riak. Dia maksudnya dia mengucapkan syukur, ya Allah.
Aku engkau pilih supaya dapat hidup, dapat puasa, dapat semayang dan boleh infak walaupun duit tak banyak. Katakan dia RM1, 10% lagi balik. 10% itulah yang menyelamatkan dia daripada api neraka. Dan 10% itulah yang menaikkan darjat dia di syurga Allah. Siapa tak nak ambil? So pada kita ambil tu dalam bentuk macam kita pergi shopping lah. Atau kita tengok Shopee lah. Pukul 2 pagi ada diskaun 50%. Kita sanggup kan jaga malam. Biasa tu. Kita sanggup jaga malam sebab nak kasih 50% diskaun. Kali ni Allah bagi terang-terang dah. Nah, jadi kita 10 terakhir ni amat mesti lagi meriah. Walaupun amal kata 10 terakhir Imam Bilal aja. Kita beri awal, di hujung kita sunset. Dia di Masjidil Haram, hujung-hujung 10 tu ya. Ui, lain. Ada peluang. Kan? Tak ada peluang. Jadi kita nak ubah, dia begini. Alhamdulillah, siapa yang boleh pergi Masjidil Haram, siapa yang tak boleh pergi, Lailatul Qadar tu apply kepada semua orang. Allah tu Maha Pengasih, Maha Pemurah. Berapa ramai je yang ada kemudahan, yang dapat pergi ke sana. Tapi tak ada kemudahan, adakah dia hilang peluang? Tak. Dia tak hilang peluang. Betul. Jadi, rebutlah peluang ni. Tak payah kira lah, oh dia dapat pergi, kami tak pergi. Begitu. Mana kita ambil peluang 10 malam terakhir. Kalau saya selalu sebut, semayang sunat tarawih, katakan tak larat sangat, semayanglah duduk. Kalau dia tak larat duduk, dia bolehlah semayang baring, pakai mata lah. Kalau mata pun tak larat, letakkan ke depan, kita semayang. Jadi, jangan buang masa tu. Quran, katakanlah kita tak train diri kita, disebut betul-betul, kita ada Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan ni, Allah datangkan Rajab ni satu bulan besar. Isra' Miraj berlaku bulan. Itu satu peristiwa besar. Dan Nabi nampak macam-macam dalam peristiwa Isra'. Daripada Masjidil Haram, pergi ke Baitul Maqdis. Dalam tu Nabi nampak azab-azab. Dan azab pada ini semua berkaitan dengan tuntutan batiniah daripada puasa tadi. Kalau kita perasan kan, orang ni mengumpat, orang ni menghina, orang ni menghasad, semua kena ditunjukkan. Patut ada satu benda yang Nabi sebut, ditunjukkan orang yang tanam tumbuh-tumbuhan dapat 700, tak sempat tuai dapat lagi 700. Siapa orang ni? Orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi bulan puasa ni tak kisah di mana kita berada. Kita bekerja ke, kita apa ke, kita niatkan semua ni kerana Allah Ta'ala, maka itu adalah jihad kita fi sabilillah. Jadi kadang-kadang kita ingat ini ibadat khusus. Ya, ibadat khusus tumpukan. Ibadat-ibadat yang tak khusus ni, betulkan dia supaya dia jadi ibadat. Supaya dia tak sia-sia. Jadi 24 jam kehidupan kita itu diberikan Allah dengan segala ganjaran. Jadi kita meriah dalam konteks yang begitu. Baik. Kalau meriah buka puasa ni, pada saya bolehlah. Oh, bawa satu meja penuh. Tapi masalahnya bila kita makan, dia jadi mudarat untuk kita. Jadi kita makanlah sikit-sikit, janganlah kita. Ya, bottom line ni kita ambil satu sifat yang pertengahan. Apa maksud mutawasid ni, pertengahan yang disebut ni? Bukan maksudnya, mutawasid ni kita buat semua pada kadar yang bersesuaian dan berpatutan. Yang tidak memudaratkan kita. Itu yang Nabi sebut. Anything yang sifatnya ekstrim, dia akan menghancurkan kita. Itu saja. Dan dia tak ada konsistensi ni. Jadi apa yang Nabi nak sebut ialah bersederhana dan pastikan kita dapat kumpulkan ahli keluarga. Pasal bulan Ramadan ni, bila kita sebut meriah ni, meriah dengan ahli keluarga berbuka puasa sekali. Betul. Suami, isteri, anak-anak akan duduk sekali. Kita akan masukkan makanan dalam pinggan ahli keluarga kita. Masa tu kasih sayang kita bertambah baik. Dan ukhuwah kita bertambah baik. Bila kita buka puasa pun semua datang berdoa. Semoga kita terima pahalanya, puasanya. Semua itu suasana yang bersifatnya rahmat. Itu disebutkan kemeriahan. Baik, sampai raya. Bila sampai raya pula, kita bersyukur. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar yang pertama. Kita bersedih kerana Ramadan dah berlalu. Barangkali sempat lagi tak untuk Ramadan tahun depan. Baik. Tapi hari raya ni benda yang kita disunatkan pakai pakaian baru, disunatkan berwangi-wangian, disunatkan ziarah-menziarah. Semuanya itu atas tujuan untuk memuliakan dan untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita punya takbir pun takbir mengagungkan Allah. Dan kemudian itu kita jaga hak-hak orang Islam yang lain, termasuk hak-hak semua orang lain. Jadi saya nampak Ramadan ni, kalau kita nak cerita agenda negara, kemeriahan, kita ada keluarga satu Malaysia sekarang. Keluarga Malaysia. Jadi ini elemen-elemen penting sebab bukan saja kita menjaga masalah orang Islam. Orang yang bukan Islam pun kita tengok. Betul. Itu yang mari buat. Tak kisahlah bangsa apa ke. Bukan saja manusia, malah binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu dah ada dalam skop ihsan. Yang disebutkan, maknanya kita sebagai orang Islam ni, kita punya level of alertness tu tinggi.
Maknanya semua benda sekeliling kita tu, kita tidak boleh ignore saja. Kita kena ambil berat. Atau kalau dia tak makan, kita je makan, kita kena bawa makanan kita bagi ke dia. Jadi maknanya kesusahan tu dikongsi bersama. Jadi saya ingat bila kita sebut kemeriahan tadi, dia mestilah align dengan apa yang dituntut oleh Allah dan Rasul. Saya yakin begini, kita ni bila kita dah betulkan alignment kita tu, kita buat tu kita rasa meriah. Bila kita buat dosa tu kita dah rasa tak meriah. Betul. Dia dah jadi rasa macam dosa dah. Tapi kalau kita buat ni, alhamdulillah dapat orang makan, kita tengok dia suka dengan makanan kita. Allah. Kita bagi dia RM10. Dia bukan main lagi cium duit tu, bang terima kasih banyak, saya dapat pergi makan. Kita pun rasa seronok. Betul. Itu kemeriahan dia. Betul. Kan kemeriahan macam mana kita dapat beri manfaat pada manusia lain. MRA punya tagline itulah khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ni, manusia yang dapat beri manfaat pada orang. Betul. Kalau dia duduk kat situ buat perabih berah, dia nak buat apa? Betul. Dia tak beri manfaat. Kan? Betul. Kita kena, maknanya kita punya mata ni, saya ingat dia sebut, jadilah mata lebah. Mata lebah dia pergi cari semua bunga. Dia ambil bunga, dia dapat madu, dia bawa balik. Madu tu orang lain pakai lah. Bukan untuk dia. Dia kumpul-kumpul, manusia lain ambil. Tapi kalau jadi macam betelan, dia pergi cari yang kotor. Kan? Jadi ke mana ada kotor, ada busuk, situ dia pergi. Jadi saya ingat, ini antara proses yang penting dalam bulan puasa adalah untuk kita mempositifkan diri kita balik. Dan kita buat satu paradigm shift. Dan kita buang segala negativiti dalam badan kita tu. Pasal dia antara mental, spiritual dan hasilnya kepada tindakan kita. Kalau kita tak betulkan hati tu dengan spiritual kita tu amat, badan kita akan buat segala macam yang Allah dah. Dan bila kita buat, kita tak rasa bersalah. Tapi kalau kita betulkan dua benda tu, kita nak buat je, ini tak betul ni. Kita punya insting ataupun kita panggil gerak hati kita mengatakan, ni kalau Allah tahu ni, mesti Allah tahu dan Allah pun tak suka. Kenapa nak buat? Kalau kita nak buat benda tak elok, rasuah ke apa, kita pun rasa, it's not sebab compliance, tapi sebab memang naturally kita being trained untuk jadi orang yang comply dengan apa yang Allah nak. Dan sifatnya itu hebat. Sebab apa? Sebab dia being monitored by dua malaikat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid. Dua malaikat. So saya rasa kalau kita ada konsep yang betul, saya sebut macam head on the shoulders, feet on the ground. You are grounded well, you see. Cakap putih sikit. Jadi puasa ni, ini untuk kita ground ourselves. Tak payah belilah minyak aura lah, suplemen lah, bahkan supaya naik aura seri lah, apalah. So, saya ada believe in all that. I mean, boleh jaga. Itu tuntutan jasad. Tapi yang berpenyakit yang tak boleh orang rawat ni lah penyakit hati. Kalau jasad sakit, spesialis kawan. Tapi kalau hati sakit, jadi Allah datangkan puasa ni, nak ubat jasad, kalau dah overweight, reduce weight. Kalau perut daripada 6 pack tinggal 1 pack, go back to 6 pack. Contoh kan. Pada masa yang sama, train kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Saya ingat, dia very comprehensive lah. Kalau kita nak lebihkan sikit, kita akan rasa lepas puasa ni, kita kalau boleh, ya Allah, aku kalau puasa 12 bulan, aku sanggup. Tapi dia kata betul, boleh 2 bulan kita puasa Ramadan ni. Saya ingat semua kita kos kering. Tapi, kita boleh bayangkan, alah bisa tekal biasa. Kita bagi kedua. Kalau kita puasa 10 hari, kita dah rasa bagus dah. Kan, bila sampai ujung kita dah rasa fit, malah perut kita makin kecil. Kita tak boleh makan banyak lah. Which is good. Sebab hidup, makan untuk hidup je. Bukan kita hidup untuk makan. Jadi, maknanya back to soalan tadi, perayaan, dua-dua ni boleh. Pastikan, dan malah digalakkan. Pastikan perayaan, kegembiraan, kemeriahan itu disambut dan dibuat dalam konteks yang betul. Cuma saya ingat, dalam keadaan kita menyuruh buat kebaikan begini begitu amat ni, kadang stesen TV ni pun satu hal juga kan. Dia bagikan segala benda-benda yang, tapi saya ingat lately ni kesedaran tu dah makin tinggi. Betul. Saya nampak banyak program-program yang sifatnya walaupun santai, tapi dia ada elemen Qurannya, which is very good. Ada muzik, tapi ada orang yang mulaskan. Saya ingat ini satu turning point yang bagus, dan saya rasa kesedaran ni dah mula masuk. Sebab isu pembangunan spiritual ni, dia bukan isu yang kita Islam saja tekankan. Malah di Oxford, banyak kajian-kajian dibuat macam mana spiritual elements beri impact yang besar kepada performance dan productivity. True. Which pada saya make sense. Yeah. Kalau you ada seorang yang
tahu dia bertanggungjawab pada Allah dan dia bertanggungjawab pada manusia sebagai amanah. Saya ingat tak payah pangkat pun dia datang tepat. Betul. Dia pasal dia tahu. Kalau dia lambat pun dia akan extendkan time kerja dia. Dia tak akan claim yang bukan-bukan. Dia tak akan tipu sana tipu sini. Dia tak akan ambil rasuah. Betul. Pasal dia tahu. Dia aware pada tu. Dan kalau dia tersilap pun, dia akan minta ampun pada Allah. Kalau dia ambil hak orang pun, dia akan pulangkan semula. Sebab saya ingat itulah poin-poin yang paling kritikal yang kita rasa ini benda asas yang kita nak terapkan sebagai human capital. Bukanlah sifatnya sekadar semayang, sujud, sehingga hitam-hitam dahi. Lepas tu besok kita mengumpat orang, mengatur orang sebagainya. Ini tak balance. Betul. Let's be practical. Islam datang ni sebagai way of life. Kita semayang 5-10 minit, dah tergantung semayang, tuntutan pada semayang tadi tu di luar semayang. Jadi saya ingat ini Ramadan ni yang kita. Sebab saya risau satu, orang berlumba-lumba nak meriahkan Ramadan ni dengan menghabiskan Quran 30 juzuk. Which is very good amat. Tak salah pun. Jadi masalahnya ni adalah apa? Penghayatan kepada Quran tu. Ya. Dan pengamalan kepada Quran tu. Orang pergi umrah, pergi haji, belanja berpuluh-puluh ribu untuk dapatkan Lailatul Qadar. Habis daripada Ramadan tu, semayang pun tinggal, aurat pun tak tutup balik. Jadi saya rasa ini dah bukan spiritual, dia ritual. Kita bukan agama lain. Agama lain, ibadah ni lain, hidup lain. Tapi kita ni sifatnya komprehensif. Dia satu. As a Muslim, as a mukmin, ini kriteria. Cukup. Luar, dalam, skill, competency, thoughts, mental, semua tu package. Jadi dia tak ada separation. Cuma kita je separate kan. Ini masalah kita. So, puasa datang, sebab tu dia kata, kau jangan makan, jangan minum. Kalau puasa macam ni je, tak dapat pahala. Hanya dapat pahala. Nak bagus lagi, macam kita pergilah exam, saya selalu sebut. Budak-budak ambil peperiksaan. So ni macam mana boleh dapat A+? Ini adalah kadar dia cukup makan. Dia kalau dia buat tajuan cukup makan, dia result pun cukup makan je. Masalahnya, bila dia tak ada penghayatan tu, bila dia masuk kerja, dia buat kerja pun cukup makan. Apa jadi seorang pekerja yang buat sekali cukup makan? Kenapa pangkat pun tak naik? Kalau ada resizing company, dia kena terminate dulu. Sebab dia cukup makan. Dia tak tunjuk yang dia excel. Dan dia tak bagi nilai tambah. Pasal dalam mentaliti dia, cukuplah nak buat apa kerja lebih-lebih. Jadi, saya ingat istilah cukup makan ni tak boleh ada lah. Masalah kita cukup makan ni pengangguran, kemiskinan, paling banyak di kalangan orang Islam. Walaupun tak sepatutnya berlaku. So, kita mereban jauh sikit. Tapi kemeriahan tadi itu poin. Dia kumpulkan sikit. InsyaAllah. Betul. Saya tertarik dengan poin Datuk tadi berkenaan dengan kemeriahan Ramadan yang sepatutnya kita sambut, bukan kena ada kain rentang dan sebagainya tu kan. Dia berbezalah kemeriahan dengan Aidilfitri tu. Jadi kemeriahan tu daripada kita tu daripada kita sendiri. Dan antara kemeriahan yang Datuk boleh share yang MRA buat pada bulan Ramadan. Saya ingat yang paling penting dalam MRA ini ialah pengagihan. Collection satu. Tapi pengagihan tu dilebihkan dalam bulan Ramadan supaya kita tahu benda begini. Orang selalu sebut bulan Ramadan ni kita perlu banyak duit. Itu kita sebut begitu. Belanjanya besar. Sebenarnya bulan Ramadan patut belanja tak besar. Tapi ceritanya ialah kerana bulan Ramadan ni satu bulan yang kita menahan diri kita untuk bagi pada orang. Jadi bulan ni kita sebaik mungkin kita kumpulkan dan kita keluarkan sebanyak mungkin dan kita pastikan orang dapat manfaat. Bukan saja dia menahan diri dia walaupun dalam keadaan dia susah, dia pun berpuasa. Jadi dia pun tahu bahawa ada orang Islam lain yang care ataupun ada orang-orang yang ambil berat pasal dia. Jadi tujuannya bukan saja dia merasa nikmat tu, malah dia juga ambil berat pada orang lain. Kita macam kita selalu sebut, kita don't give a fish. Because if we give a fish, they only can eat for one day. We give them a rod so that they can do fishing every day. Jadi kita bagi dia, bantu dia, kita educate, kita nurture. Jadi mudah-mudahan satu hari dia pun nampak, bagus kalau dia buat dalam keadaan apa pun dia bagi kita. Jadi dia pun ada sikit, dia pun bagi orang lain. Jadi konsep tu yang sifatnya holistik dan sifatnya tu integrated lah. Jadi mudah-mudahan kita harap dalam MRA ini satu badan. Mudah-mudahan dengan semangat yang begitu orang lain tengok dia MRA ke tak MRA pun dia akan buat benda yang sama. Itu je. Jadi maknanya kalau kita buat kebaikan orang ikut, pahala orang tu ikut pun kita dapat. Kita nak yang itu. Tapi jangan buat jahat. Nanti orang ikut kita buat jahat pula. Dosa dia pun kita kena tanggung.
Baik, itu dia sedikit penjelasan daripada Datuk dan semestinya kemeriahan ni sebenarnya bukan sekadar orang berada ataupun orang kaya saja yang boleh sambut. Kemeriahan ni untuk semua golongan, golongan mampu pun, dengan apa yang Datuk sebutkan tadi lah. Kemeriahan kita sambut Ramadan ni daripada diri kita, apa yang kita lakukan. Baik, kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya sebentar saja lagi, tapi kita nak take break dulu Datuk. Okey. Baik. Kita nak dengarkan dulu alunan ayat suci Al-Quran daripada saudara Amal Mukhlis. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kerana itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Alhamdulillah, itu tadi bacaan alunan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang dibacakan oleh saudara Amal Mukhlis sebentar tadi. Baik Amal, tadi ada sebut selalu sama dengan inilah apa-apa program pun dengan Quran dan sebagainya kan. Macam yang kita tahu diturunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Jadi nak tanya Amal selaku qari lah, apa yang Amal boleh sarankan kepada anak-anak muda ni untuk sentiasa orang kata apa, mendekati ataupun join aktiviti yang berkaitan dengan Al-Quran ni, especially dalam bulan Ramadan ni. Mungkin Amal ada aktiviti yang Amal lakukan di masjid dan sebagainya, boleh dianjurkan. Baik, Alhamdulillah. Jadi dalam bulan Ramadan ni bulan yang boleh disebut kata bulan syafaat, bulan manfaat, bulan segalanya, bulan yang kita perlu cari segalanya kan. Jadi kepada anak muda, tuntutlah ilmu. Betul lah orang kata tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Perlulah ada ilmu. Saya baru ni balik pada umrah baru ni, saya selalu duduk dengan orang Arab ni. Satu benda yang disuka adalah orang yang pandai baca Quran. Dia selalu akan tanya, "Anta tuhfazul Quran?" Iqra'. Maksudnya kalau kita duduk dengan kalangan orang Arab, contoh kalau macam baru ni saya selalu pergi makan, naiklah boleh kat sana orang panggil Grab lah. Naik Grab dan sebagainya, bila sembang-sembang, "Anta tuhfazul Quran?" Awak baca Quran? Cuba awak baca. Bila kita kata saya baca Quran, dia seronok apabila kita dapat baca Quran. Bila kita baca Quran ni, dia jadi macam tak apa. Dia terhibur dengan Quran. Dia terhibur dengan Quran. Jadi mana kata Mana nak baca Quran ni kena berlagu lah, kena teranum lah. Tak apa. Tapi maksudnya dia suka orang yang mana baca Quran. Maksudnya di tengah-tengah bawa taksi ataupun Grab tu, dia seronok dengar. Sama juga waktu dekat kilang kurma kan, dekat ladang kurma. Dekat ladang kurma tu, kita sembang-sembang tanya kita nak minta kurang. Tapi dia sampai tu dia kata
entah cakap mana student dekat sini, walaupun saya tak student pun, saya kata saya masih student lah kan. Tapi entah tahfaz Al-Quran, dia suka suruh kita baca. Bila kita baca, bila dia suruh khalas mana tak payah. Mana dia suruh. Dan bukan maksud saya apa yang saya nak kata, apa yang saya nak bawakan malam ni, ilmu tu perlu ada. Ilmu tu perlu ada. Ada juga ada sahabat saya dulu duduk di Syria, ada sahabat dia cerita pada saya, dia ni memang anak orang yang susah. Orang yang susah tak ada apa-apa, tetapi dia boleh survive dalam tempoh di pembelajaran dia selama 3 tahun. Dia boleh survive. Mak ayah tanya tak apa, tu duit tak apa nak ada tu kan. Dia macam mana kita nak ni, tapi dia kata alhamdulillah. Sebab apa? Dengan macam ni lah orang Arab ni dia kagum, diagungkan orang yang pandai baca Quran, orang yang ada ilmu dan sebagainya. Jadi pesanan saya untuk orang muda macam saya, Manaf pun muda lagi, Datuk pun muda lagi nampak. Jadi untuk orang muda semua yang ada pada hari ini, tuntutlah ilmu, kerana ilmu itu sangat penting untuk kita sekarang ini. Walaupun kita tahu nak cari ilmu ni sampai ke mati pun takkan cukup. Tapi sekadar kita hidup, selagi mana kita hidup ni, carilah ilmu sebanyak mungkin untuk bekalkan kita dekat akhirat nanti. Macam Abang sendiri ada sepanjang Ramadan ni ada buka kelas ke apa untuk Al-Quran? Saya sebelum Ramadan saya ada buat kelas. Tetapi bila dah Ramadan ni, kita bukanlah kita tu, tapi kita berehat seketika. Kita berehat seketika, kita bagi peluang untuk inilah, sebab kita dengan tadarusnya, kita dengan imam, kita nak program-program berkenaan dengan recording Quran dan sebagainya. Dan jadi kita tak dapat nak catch up untuk nak mengajar dan sebagainya. Takut pula dia orang pun sekarang ni pun tengah struggle untuk nak cari peluang-peluang Ramadan. Jadi kita berehat sekejap. Tapi apa-apa pun bolehlah datang ke masjid insya-Allah. Yang tu kita kena PM lah. Tapi so far alhamdulillah dengan pada bulan Ramadan ni kita struggle macam saya cakap awal tadi lah. Saya direzekikan dapat bekerja dengan Al-Quran. Walaupun daripada pagi sampai ke malam, walaupun penat kita, tapi alhamdulillah dengan Al-Quran ni saya tertarik dengan satu kata-kata ada ustazah selebriti. Dia selalu cakap dia duduk di Seremban. Kalau yang mana tahu lah kan, duduk di Seremban, tapi ceramah dia bukan di kawasan tu. Ceramah dia di Kedah, ceramah dia di Johor. Dia punya pergerakan dia atas jalan. Tapi kenapa saya pernah tanya dia, kenapa ustazah, kenapa seronok ke buat macam ni, ada ke masa dengan keluarga? Saya seronok untuk sebarkan ilmu. Dia seronok untuk sebarkan ilmu. Saya seronok untuk berjalan tu sebarkan ilmu. Maknanya kerja dia tu dia lebih seronok orang lain dapat. Dalam masa yang sama dia tak lupalah untuk keluarga. Jadi bagi saya, biarlah saya mati dalam keadaan saya penat, tapi saya seronok saya dapat bagi manfaat kepada masyarakat. Tapi antara aktiviti bulan puasa yang berkaitan dengan Quran ni untuk anak-anak muda terutamanya, sebab ramai yang kalau kat masjid tengok ni abah-abah kita semua tu kan terus Quran lah kan, terus Quran. Jadi kepada anak-anak muda di luar sana, boleh datang awal sikit ke masjid, kita sama-sama dengan Qari'ah untuk kita tadarus. Anak-anak kecil pun dah join dah, ramai tak Man? So benda-dahan yang kita nak terapkan lagi untuk generasi muda ni, supaya kita sampai tadarus tu kita boleh menghafal sikit, membetulkan bacaan Quran dan sebagainya, insya-Allah. Baik, Datuk, kita dah 4 April ni, 1 April itu hari Yang Mahmud Perdana Menteri telah mengumumkan yang kita telah masuki fasa endemik pada 1 April. Alhamdulillah, dan mungkin di pihak MRA sendiri ada perbezaan tak momentum bantuan tu? Ya. Saya nampak begini. Kita melalui pandemik dalam masa 2 tahun. Pandemik ni satu kejutan lah. Kalau generasi yang kita panggil hidup dalam 50-60 tahun ni, kali pertama kita melalui pengalaman pandemik ni. Jadi pandemik ni dia mengubah landscape dunia, bukan landscape Malaysia saja. Ya, peratus di Malaysia, peratus kemiskinan daripada 4.8% naik sehingga kepada 5.6%. Dan dalam banyak kajian pun syarikat-syarikat yang terutamanya small medium enterprise yang sepatutnya boleh kekal, tetapi kebanyakannya gulung tikar hampir 20% yang terpaksa gulung tikar. Dan jadi pandemik ni landscape-nya berbeza. Orang tak boleh pergi kerja,
Lepas tu syarikat banyak tutup, tak boleh nak sustain. Jadi waktu pandemik ni orang tak boleh keluar sampai kita kebar bendera putih. Kita pernah kebar bendera putih dan orang bagi bantuan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah pandemik itu mudah-mudahan semakin lama ni semakin nampak lebih baik. Jadi bila berlaku kepada endemik dalam keadaan yang baik ni, impact 2 tahun yang ditinggalkan ni, dia perlukan kepada satu tindakan yang lebih drastik sekarang ni. Sebab yang 2 tahun ni yang dah mati ramai lah. Yang sebab sakit, COVID dan sebagainya. Anak-anak waris yang ditinggal pun ramai. Anak-anak yang hilang bapa, isteri yang hilang tempat pergantungan, mati pun mengejut dan sebagainya. Kadang satu keluarga mati sampai 4-5 orang sekali mati. Dan yang hilang pekerjaan pun ramai. Jadi dalam keadaan pandemik tu alhamdulillah MRA menjalankan tugas mana yang termampu dengan kutipan dan sebagainya. So kita nampak dengan keadaan endemik ni, dengan keadaan ekonomi yang sedikit pulih berbanding dulu. Dan semangat orang untuk memberi ni dia masih ada, momentum tu masih ada. Jadi kita nak gunakan dengan peluang yang ada ni untuk kita kempen dan sampaikan. Dan sebab yang memberi ni dia ada satu sikap. Orang yang memberi ni ketagih memberi. Dia sama saya suka amal sebut tadi Quran. Kita lagi sikit ke Quran. Quran ni dia ada ketagihan dia. Lagi kita baca, lagi kita mengaiti, lagi kita tak tahu, lagi kita nak baca. Jadi kalau sekiranya kita Ustaz saya selalu baca Quran, saya tak rasa pun ketagih macam Ustaz rasa tu. Betul je kan? Barangkali kita masa baca tu pun kita tak mengaiti, malah kita sepenat baca tu. Tapi kita nak sampai satu level. Dan saya nampak dalam kes Bang Yati ni, dia bukannya satu, kalau Ustaz bolehlah, kami bukan Ustaz. Saya tak rasa isunya Ustaz tak Ustaz. Saya rasa begini, kita depan ni nak musafir, perjalanannya lebih jauh dan tak balik-balik dah. Di sana, nilai mata wang yang dipakai tu adalah Quran. Dan buku guide manual book dia tu, kalau kita pergi London, kita beli ANZ lah, apa semua, tour book semua ada. Now kita nak pergi ke alam bakar. Daripada barang bakar, bangun pula pada satu alam lain pula, alam masyar. Lepas tu ada mizan lagi, ada titan sirat. Oh, itu tak balik-balik sampai bila-bila dah forever di situ. Jadi buku tu dah ada sekarang. Jadi sebab itu, kita suka tak suka, kita kena kata mesti buka buku ni. Dan mesti faham dengan dia, sehingga kita tak boleh berenang dengan dia. Walaupun 1-2 ayat. Kita gunakan tu sebagai basic asal dia. Jadi, orang-orang yang dah bersedekah tadi, back soalan tadi, dia buat tu kerana rasa kesedaran dia. So bila rasa sedar dia, macam kita semayang, bila kita dah ada kesedaran, tak semayang boleh sah dia. Sama juga bersedekah ni, kalau dia tak infak, tak infak lagi. Jadi ini momentum ni yang kita nak supaya dikembangkan, sehingga kita buat kempen-kempen di rumah pun selalu tersebut. Tiap-tiap rumah tu letak 1-2 tabung. Anak-anak bangun pagi lepas subuh aja, tabung subuh. Masuk RM1, 50 sen. Ini madrasahnya, ini asnafnya, ini fakir miskinnya. Jadi kalau dia dilatih dengan memberi, dia tak akan simpan. Dan dia pun tahu yang disimpannya nanti belum tentu jadi milik dia. Barangkali hilang, barangkali habis. Tapi yang diberi itu confirm dah masuk akaun dia. Yang diperlukan sikit je. Kalau ada Grab pun nasi lemak berapa je harganya. Sebagai contoh lah kan. Jadi kita target MRA dalam proses endemik ini, kutipan sebenarnya dari sudut nilainya bertambah sebenarnya. Saya ingat total kutipan MRA dalam masa yang terdekat ni hampir mencapai kepada 14 juta. Dari sudut kewangan, dari sudut in-kind dan sebagainya. Dan alhamdulillah syarikat-syarikat korporat, syarikat perniagaan pun saya rasa mereka ni lihat apa yang dibuat. Cuma cabaran bagi MRA ialah untuk mengekalkan accountability, integrity, transparency, reporting format, dan pastikan amanah ataupun tanggungjawab yang diberi dapat ditunaikan sebaik mungkin yang boleh. Jadi kita tidaklah lavishly spend duit orang. Sebenarnya semua duit orang yang diamanahkan pada kita. Betul. Kita hanya menjadi orang yang kita mungkin tak sebanyak duit korporat-korporat yang ada, tapi kita melaksanakan amanah bagi pihak dia, mudah-mudahan kita pun dapat sikit saham daripada dia. Jadi saya fikir pandemik dengan endemik ni dia bukannya bermaksud sudah habis, malah this is a time yang orang yang dah mula dapat ekonomi balik, dah ada aktiviti yang bagus, dia akan beri lebih sebab dia dah boleh berjalan dah. Saya perasan satu,
Sebab saya pun terlibat dalam perniagaan yang agak lama. Konsep the more you give, the more you get back ni adalah betul. Sebab tu Nabi pun sebut, la yanqusal mal bis sadaqah. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Kata saya pun selalu cerita ni, ada seorang ustaz dulu kat pusat zakat. Ni dia bercerita dengan saya, ada seorang hamba Allah datang minta zakat. Dia pun tengok profil orang tu, dia kata sekarang ni pakcik ada duit dalam tangan. Dia kata ada berapa ringgit? Ada dalam RM10 ke begitulah. Dia kata boleh tak pakcik pergi kaunter sebelah, pakcik bayar zakat RM1. Jadi dia kata saya tak ada duit, saya patutnya layak terima zakat, kenapa saya bayar zakat? Dia kata pakcik bayar zakat RM1 dulu, nanti kita akan keluarkan bagi zakat pada pakcik. Jadi semua pakcik ni bayar RM1. Lepas tu dia angkat doa, sebab kita bayar zakat kan ada doa. Dia pun aminkan doa. Dia perhatikan pakcik ni, tahun depan tu pakcik tu tak lagi terima zakat, pakcik tu datang bayar zakat. Dan pakcik tu kata betul. Mungkin kesilapan saya selama ni, saya kurang berhati-hati dengan zakat. Ada kata pakcik, saya pun sebenarnya apa yang Nabi ajar tu saya sampai pada pakcik. So kalau pakcik keluarkan zakat ni, nanti pakcik bukan lagi menerima zakat dah. Pakcik akan jadi tangan di atas lah. Dan konsep ni betul-betul berlaku dalam pembangunan asnaf. Saya selalu cerita juga. Zakat dia bagi pinjaman kepada orang nak berniaga. Asnaf ni terima zakat. Kita nak berniaga, nak. Kami bagi RM5,000 pinjaman. Ini mesti bayar balik. Jadi Alhamdulillah, berkat daripada didikan dan sebagainya sekali, pada hujung tahun, orang yang menerima RM5,000 pinjaman tadi, dia bayar zakat semula pada zakat sebanyak RM75,000. Jualan dia meningkat sehingga ke 1-2 juta ringgit. Jadi kita nak cerita, apa yang dijanjikan oleh Nabi dan Rasul dulu, kita kata berkat ni tak boleh nak ukur. Tapi sekarang tak betul, sebab orang dah buat kajian dah, berkat ni boleh di-measure. Nak measure berkat, kita sebut quality of life. Kita ada indeks kesejahteraan negara sekarang. Dan indeks kesejahteraan negara ni bukan cerita mengenai duit semata-mata. Orang banyak duit tak bahagia, ramai. Artis Korea popular, banyak duit, tapi besok bunuh diri. Kan? Jadi maknanya tak sejahtera. Sejahtera ni sifatnya holistik. Jiwanya tenang, badannya mulai sihat. Dia tak perlu nak ambil hidugam lah, daun ketum lah, ganja lah nak jadi bahagia. Dia jaga keluarga dia. Dia hidup pada kadar yang patut. Dan dia tahu tugas dia untuk menjaga negara, nak beri sumbangan. Bukan sekadar nak mengayakan diri dia. Tapi saya selalu sebut begini. Kalau kita buat ni kerana Allah, dunia ni akan ikut sekali lah. Saya selalu bawa ibarah ni amalkan. Kalau kita minta air, kita minta, katakanlah contohnya, kita minta cawan. Orang bagi kita cawan lah kan. Nak apa nak cawan? Mesti bagi cawan kan. Dia takkan bagi pinggan. Tapi kalau kita minta air, kita dapat dengan cawan sekali. Jadi dan kita minta akhir ni macam akhirat. Bila kita minta akhirat, kita buat ni semua kerana Allah. Dunia ni akan datang. Sebab kes dia proven. Para sahabat, di kalangan orang yang sokong Nabi SAW, radhiyallahu anhu, semuanya usahawan. Ramai di kalangan dia usahawan. Yang derma macam nak gila. Abu Bakar, Umar, Uthman, yang itu tak boleh dibayangkan. Dan mereka ni Siti Khadijah sendiri pun bersama-sama, sehingga Khadijah tak ada apa-apa tinggal ketika Khadijah wafat. Jadi saya nampak kalau kita tak yakin lagi, sedangkan kita dah ada Quran yang menceritakan dengan detail, kita ada riwayat-riwayat yang sahih macam mana kehidupan para sahabat, dan kita dibuktikan dengan orang sekeliling yang beramal dengannya dan berjaya. Dan Allah bagi dia quality of life ni bukan maksudnya dia tak sakit. Dia hidup sihat, sakit, kaya, miskin, susah, senang. Di sisi Allah tu sama je. Bagaimana dia mengendalikan tu, itu yang dikira di sisi Allah. Kan di kalangan sahabat ada yang tak mati syahid, ada yang mati atas katil, ada yang mati kena bunuh, Hamzah ada mati. Jadi macam-macam senario ada. Di kalangan Nabi pun serupa. Ada yang kena belah, ada yang kena ini, ada kena itu, ada kena buang kaum dia. Tapi maknanya semua tu adalah merupakan, kita panggil apa, asam garam kehidupan sajalah. Tapi bagaimana kita mengendalikan suasana itu yang disebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi saya nampak proses ni is a proses yang mematangkan kita. Dia menyebabkan kita ada wisdom lah, ataupun bahasa Arab panggil makali hikmah lah kot. Yang kita doa, Allah muftah alaina hikmataka. Hikmah tu pengalaman campur dengan knowledge, campur dengan skills. Wah, dia jadi hikmah lah. Agak-agak menjadi begitulah kan. Combination tu mematang gitu. Jadi jawab pada ni tadi panjang nak cerita. Proven memang kutipan bertambah.
Jadi alhamdulillah kita mengharapkan sokongan. Rakyat Malaysia ni, one thing about rakyat Malaysia, saya rasa kita memang pemurah. Kadang-kadang banyak jugalah orang yang ambil peluang daripada kemurahan kita ni. Kan? Terutama scammer tu. Betul. Scammer buat untung yang banyak. Kita pemurah dan kita terlalu baik sangka. Sebab tu scammer kita kaya kat sini. Kita percaya dia bulat-bulat. Jadi perlu banyak lagi pertubuhan-pertubuhan yang accountable, yang transparent, yang profesional untuk duduk dalam masyarakat, so that masyarakat akan dapat manfaat. Saya rasa itulah more or less spirit yang kita nak cuba lah ni. Mudah-mudahan Allah bantu kita lah. Dia tidaklah ada satu benda yang perfect. Cuma kita niat tu supaya dia jadi elok dan baik, supaya dia dapat mewakili umat lah. Itu matlamat kita akhirnya. Baik. Itu dia jawapan yang Datuk berikan tentang momentum bantuan MRA semakin bertambah pada bulan Ramadan ni. Betul insya-Allah. Dan kita sebenarnya telah pun berada di penghujung segmen, penghujung rancangan kita untuk infak kasih Ramadan. Jadi sebelum kita mengakhiri segmen kita infak kasih Ramadan ni bersama dengan MRA Malaysia Relief Agency, mungkin ada sedikit kata-kata penutup daripada Datuk. Sebelum kita akan mendengarkan nyanyian daripada Amar ni. Itu yang kita nak look forward tu. Mudah-mudahan beginilah, kita mendoakan daripada baki usia yang ada dan juga peluang dalam bulan Ramadan ni, kita memohon supaya Allah beri kita kekuatan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika. Saya suka dua benda tu, zikr wa syukr. Zikir tu maknanya ingat, menghayati dia, dan syukur tu lahir daripada perasaan, daripada kesedaran dan syukur. Husni ibadatin tu maksudnya jadi hamba Allah yang paling baik lah. Sebab pada saya, kalau tak jadi hamba Allah yang baik, nak jadi apa lagi? Ya, betul. Kita tak ada pilihan. Kalau tak ada pilihan, nak pilihan apa? So kalau tak jadi baik pun, kena jadi baik juga. Itu satu. Jadi kita gunakan timeline masa yang ada ni. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi satu game changer untuk kita, untuk kehidupan kita. Dan bila kita berubah, yang bagusnya, dia akan influence. Dia ada circle of influence, circle of concern. Dua-duanya akan kita tap sekali. Terutama kalau kita ketua keluarga ke, ketua organisasi ke, di mana saja kita berada, kita bawa nilai-nilai sebagai nukleus ataupun agent of change. Yang kita boleh namakan begitulah. So harapnya Allah terima puasa kita, Allah bagi kita kekuatan, Allah kekalkan kita dengan momentum yang positif, insyaAllah. Amin. Baik, seterusnya Amar, mungkin ada kata-kata penutup antara kita ni. Untuk Ramadan ni saya rasa semua Datuk dah bagi tahu lah. Ada apa yang paling penting dalam bulan Ramadan ni, senantiasa ada rasa tanamkan dalam sifat syukur tu tinggi tu Ya, banyak syukur kan, sangat. nama sifat syukur pada Allah. Allah hidupkan kita ini, Allah kurniakan keizinan pada kita boleh buat segala benda ni semua kalau tanpa dia siapa lagi? Ya, semua. Tanpa dia Dengan siapa izin lagi? Allah. Kita boleh bercakap kat sini pun semua atas keizinan dia. Jadi apa yang penting adalah senantiasa bersyukur, senantiasa mentaati apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, itu dia panel kita dan juga tetamu jemputan kita atas perkongsian pada hari ini. Jadi terima kasih kepada para penonton di luar sana kerana sudi menonton, menyaksikan infak kasih Ramadan yang dikongsikan oleh Malaysia Relief Agency. Dan perkongsian kita berkenaan dengan tajuk kita hari ini, kehadiran Ramadan, adakah kita bersedia? Jadi sebelum penutup, kita akan dengarkan dulu sedikit nyanyian. Mungkin nak promo sikit, Omar. Okay. Baik, lagu ni adalah lagu cover saya dengan Ustaz Husaini. Ustaz Husaini Mamuni, Johan Tilawah kat Negeri Sembilan pernah dapat nombor 3 dekat kebangsaan. InsyaAllah. Tapi saya akan bertanding dengan dia lah untuk tahun ni. Tahun ni di peringkat kebangsaan, dia wakil Negeri Sembilan, saya wakil wilayah. Tapi dalam ni cover kami sekali. Kita bekerja sama, di luar dalam kita berlawan. Bila tu? Dia tilawah bulan seminggu selepas raya, insya-Allah. Seminggu selepas raya. Untuk tarikh saya terlupa lah. Tapi seminggu selepas raya lah saya tahu. Doakan semua, doakanlah saya. Ya, single cover ini duet dengan Amar dan juga Husaini telah pun rilis pada 1 April. Jadi boleh tengok di YouTube Sofi Studio. YouTube saya sendiri tapi dirilis maknanya di semua platform digital di Sofi Studio lah. Yeah. Tapi di YouTube boleh search Amar Mukhlis TV.
Dekat situlah saya list. Tapi sebenarnya itulah kita tak bawa management hari ni. Jadi kita nyanyi secara acapella. Ya. Abang duduk second. Oh jangan. Jadi kepada anda yang belum lagi menyaksikan single cover mereka, boleh pergi ke YouTube Amal Mukhlis TV ya. Tapi yang sebelum anda dengar, kita dengarkan dulu sedikit teaser daripada Amal. Silakan Amal. Baik, InsyaAllah. Terimalah Adfaita versi acapella. أضفيت على الحسن الأبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن الأبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Masya Allah, itu dia Adfaita daripada Amal Mukhlis. Apa maksud Adfaita, Amal? Adfaita ni dia lebih kepada kita punya akhlak baginda Nabi SAW. Dia cuma ceritakan sedikit sebanyak. Sebab dia secara spesifik dia Adfaita ni dia tak ada maksud yang spesifik. Sebab dia lagu ni dibuat oleh syair Syekh Mishari Al-Farisi. Jadi dia ni Syekh, saya baru tahu juga Syekh Mishari sebelum ni kita dengar dengan Quran kan. Sebelum dia berhijrah untuk buat Quran ni, untuk rekod 30 juzuk Quran, dia ada seorang penyanyi. Dia memang seorang penyanyi, tapi dia apa orang kata ada dia saya ingat dia pernah cakap dalam dia punya talk, dia kata dia diberi tahu oleh seorang guru, dia kata kau boleh nyanyi, kenapa kau nak nyanyi lagu lawa? Cuba kau buat Quran, suara kau ni sedap baca Quran. Dan selepas pada tu dia terkesan dengan perkataan dia rekod 30 juzuk Quran. Dan sekarang ni kita sampai kita yang di Malaysia pun mesti terngiang bacaan dia kan. Jadi saya itulah kata it's my idol lah. Di Al-Faita dia perkataan Al-Lafa. Al-Lafa ni benda yang menjinakkan hati. Sebab akhlak dan sebagainya. Macam kita mu'allaf, dia jinakkan hati dia. Baik, kepada anda yang selalu tengok Amal bertaranum, bertilawah, boleh dengarkan Amal nyanyi versi Arab di Amal Mukhlis TV, lagunya Adfaita duet bersama dengan Ustaz Husaini. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton kerana sudi melihat perkongsian kita pada hari ini, Ifak Kasih Ramadan yang dikuasakan oleh Malaysia Relief Agency. Terima kasih kepada panel jemputan kita, Dato' Dr. Syakir. Terima kasih kepada Amal Mukhlis. Dan sehingga berjumpa lagi di episod akan datang. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Apa yang kita rencanakan, ingat rencana Allah lebih sempurna. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilalmu datang mengerai hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله رمضان hadir mu'anu karah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam wa bihi nazala al-Quran ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tuti as-salam
ألا بذكر الله نحيا فكبروا وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilal muda tan mengerai, hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku.